Datuk bangun, duduk bencangkung. Dia memeluk kedua belah lututnya. Datuk melihat bajunya yang berlubang-lubang. Datuk menggelengkan kepala beberapa kali. Dia terus bangun, melakukan senaman dalam panas. Bila seluruh tenaganya sudah pulih, dia pun merapati saya. Datuk meraba tempat yang kena tendang di tubuh saya. Dia mengurut dan menyentuh setiap sendi urat. Sekejap sahaja, badan saya sudah berpeluh dan bertenaga kembali. Saya bangun dan boleh bergerak seperti sedia kala. Datuk merawat Saadun pula hinggalah pulih. Saadun segera mendekati saya. Muka saya direnungnya dengan 1000 tanda tanya. Semuanya terjadi bagaikan mimpi dan tidak diduga sama sekali. Kemana mereka lagi ni? Datuk menujukan pertanyaan kepada saya dan Saadun. Serentak kami menggelengkan kepala. Datuk termenung panjang. Dia mencari arah angin datang. Bila sudah diketahui arah angin tersebut, Datuk pun menghalakan telinganya ke arah itu. Mereka ni menuju ke sungai, bisik Datuk. Kita buru tu. Tak payahlah. Aku tahu dan yakin mereka tak meninggalkan tempat ni sebelum matahari terbenam. Mereka menyorokkan diri. Datuk mengeliat. Dia terus memusing seluruh pondok. Sampai di sudut pondok sebelah kanan, Datuk terhenti. Berdiri di situ, membilang jari kaki. Selagi belum berkali hari, kita tak akan jumpa mereka ni lepas asar kalau kita mencarinya. Dengan izin Allah, kita akan berjumpa. Beritahu Datuk pada saya dan Saadun. Macam tak kena dialog ada ni sebab dia tak ada koma. Saya cuba perbetulkan. Selagi belum berkali hari, kita tak akan jumpa mereka. Lepas asar, kalau kita mencarinya, dengan izin Allah, kita berjumpa. Beritahu Datuk pada saya dan Saadun. Datuk melihat gerakan awan di langit. Dia juga melihat daun pisang yang melintuk-lintuk diterkam angin. Dia mengeliat lagi. 2-3 tahun yang lalu, bila Datuk berhadapan dengan perkara yang terpaksa mengeluarkan tenaga, Datuk tidak mudah letih ataupun penat. Tetapi, keadaan itu berbeza sejak akhir-akhir ini. Mungkinlah disebabkan usianya yang sudah bertambah tua, atau boleh jadi juga Datuk ni mengidap penyakit yang memang dirahsiakan dari pengetahuan saya dan keluarganya yang lain. Walau apapun, sejak kematian Haji Salim, Datuk lebih banyak termenung macam memikirkan sesuatu. Perkara begini kadang-kadang menimbulkan kebimbangan dalam diri saya. Mahu rasanya saya bertanya, tetapi bimbang takut dimarahinya. Perkara itu saya pendamkan walaupun hati saya parah menahan perasaan. Kalau boleh, saya tidak mahu Datuk mati cepat. Biarlah dia mati bila saya sudah berusia lebih daripada 40 tahun. Saya harus menerima banyak pengalaman darinya untuk jadi bahan renungan atau jadi bahan cerita pada anak-anak cucu saya atau pada kawan-kawan yang sebaya dengan saya pada suatu masa kelak. Terlalu banyak yang saya fikirkan tentang diri Datuk. Datuk duduk atas tanah dengan kedua belah lututnya ditegakkan. Dia menarik nafas dengan tenang. Datuk mengambil ranting kayu dan terus menikam-nikam rumput dengan hujung ranting kayu itu. Rambut hitamnya yang sudah lebih separuh dikuasai warna putih bergerak-gerak ditolak angin. 2-3 kali Datuk terbatuk. Saadun, Saadun, mari ke sini. Saadun pun terus menghampirinya. Berdiri di hadapan Datuk sambil melipat baju kemeja lengan panjangnya. Usia Saadun sekitar 35 tahun. Sudah mendirikan rumah tangga namun bercerai setelah mendapat seorang anak lelaki. Anak itu dipelihara oleh isterinya yang tinggal di Teluk Kepayang dekat Bota. Saya menganggapnya Saadun ini sebagai manusia yang istimewa. Sejak saya mengenalinya, dia ni tak pernah memakai kasut. Dia mengunjungi kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, Seremban, Ipoh, Pulau Pinang hanya dengan berkaki ayam. Aneh juga melihatnya memakai kemeja lengan panjang, seluar panjang yang menarik dengan belahan rambut yang rapi, tetapi tidak pula memakai kasut. Kerana keistimewaan itulah, di mana Saadun berada, dia tetap akan menjadi perhatian orang ramai. Saadun tak ambil peduli. Dia seolah-olah mensifatkan orang yang melihatnya sebagai orang yang tidak tahu menghargai kebebasan orang lain. Apa yang diajarkan oleh orang tu pada kamu, Saadun?
soal Datuk. Dia beritahu saya, agama Islam yang kita amalkan ni semuanya salah. Dia nak membetulkan kesilapan yang telah kita lakukan. Laknat betul lah orang tu. Ayah udah jangan cakap macam tu. Kita semua ni tak perlu ke Mekah, tak perlu pun puasa, tak perlu pun sembahyang. Hei, lagi apa katanya pada kamu? Segala mufti, kadi, tok imam dan Pak Haji serta Pak Lebay yang sembahyang dan taat dengan perintah Allah tu sebenarnya berpura-pura. Sudahlah Sadun, sudahlah. Aku kenal siapa dia tu. Datuk segera bangun. Dia renung ke arah barat daya sambil menghela nafas dalam-dalam. Tanpa mengucapkan sesuatu, Datuk terus melangkah. Saya dan Sadun terus mengikutinya. Sampai separuh jalan, Sadun berpatah balik menuju ke rumahnya. Datuk tidak melarang Sadun bertindak demikian. Biarkanlah dia saja, Tamar, kata Datuk. Saya tidak menjawab dan meneruskan perjalanan. Kami sampai di rumah Mehran. Datuk terus mandi limau diperigi. Bajunya yang berlubang-lubang itu terus dibakar. Datuk juga mengumpul 7 jenis bunga, 7 jenis daun serta 7 ruas buluh lemang. Semua bahan-bahan itu Datuk satukan di dalam guni, dijemur dalam sinar matahari yang terik kira-kira 1 jam lebih. Setelah itu, bahan-bahan tersebut Datuk bakar hingga menjadi abu. Angin yang bertiup kencang menerbangkan abu itu ke arah selatan. Datuk memperhatikan gerakan debu itu pergi hingga hilang dari penglihatannya. Sambil memandang abu yang digerakkan oleh angin, bibir Datuk terus bergerak macam membacakan sesuatu. Apa yang dibacakannya, saya sendiri pun tidak tahu. Datuk mandi lagi. Sudah 2 kali Datuk mandi. Kali ini Idea lebih lama berada di telaga. Setiap inci kulit tubuhnya disamak dengan lumpur. Bila semuanya sudah selesai, dia terus masuk ke bilik meneruskan kebiasaannya membaca Quran hingga sampai ke waktu zuhur. Selesai saja menunaikan fardu zuhur, kami terus duduk di ruang anjung rumah. Mehran datang menemui kami. Mehran mengeluarkan sesuatu dari kotak kecil yang dibawanya. Bahagian kamu ni, Mak Dia. Mehran mengulurkan sampul surat tebal yang berisi wang. Saya agak jumlah wang itu cukup besar. Tidak kurang pun daripada RM500. Apa dia ni, Mehran? Musim durian dan langsat tahun ni baik. Lebih daripada 5,000 diperolehi. Mengikut pesan arwah moyang dulu, pendapatan tu harus dibahagikan sama rata dengan anak cucunya. Inilah bahagian kamu, RM800. Tokok Mehran. Datuk merenung sampul surat itu sebentar. Dia renung ke muka saya. Berdebar hati saya menanti perintah darinya untuk mengambil wang tersebut. Perintah yang dinantikan itu tidak juga keluar dari mulut Datuk. Aku datang ni bukan nak menagih bahagian. Aku nak jumpa kaum kerabat. Kau sedekahkan saja bahagian aku ni untuk membaiki masjid kampung ni, kata Datuk lalu menolak sampul surat Mehran kepada Mehran kembali. Saya menarik nafas kecewa yang berpanjangan. Saya tahu moyang pada Datuk dulu meninggalkan harta yang banyak. Kesemua harta itu sudah pun dibahagi-bahagikan pada anak-anak, kecuali sekeping tanah yang seluas 7 ekar dekat Sungai Sadang. Tanah itu ditanamnya dengan pokok durian dari jenis yang baik serta langsat. Tanah itu diwakafkan kepada anak cucunya. Orang yang diamanatkan untuk mengendalikan dan membahagikan pendapatan dari tanah itu adalah Mehran. Wasiat itu dibuat atas kertas di hadapan penghulu. Kerana itu, anak-anaknya tidak berani menuntut tanah seluas 5 ekar. Pelik tadi 7 ekar, ni 5 ekar pula. Tujuan moyang kamu membuat wasiat dulu bukan apa-apa, Mak Dia. Dia mahu kalau anak cucunya ada yang susah, bolehlah duduk dekat situ, kata Mehran lagi. Aku tahu kebanyakan anak cucunya hidup senang. Apalah salahnya kalau kita bermuafakat. Segala pendapatan dan tanah tersebut kita sedekahkan pada fakir miskin, membina surau dan masjid, balas Datuk. Aku faham maksud kamu tu, Mak Dia. Mulai hari ini, bahagian saya tu serahkan saja pada masjid. Dengan izin Allah, saya sekarang pun tak susah. Rezeki saya ada. Aku tahu, kau memang tak susah.
Tanah kamu banyak untuk makan pakai, kain dengan anak bini dan si Tamar ni. Sampai 100 tahun lagi pun boleh cukup. Sudahlah tu. Mulai hari ni, bila saya datang, jangan fikirkan saya nak menuntut bahagian saya. Heish, kami tak pernah memikirkan macam tu. Sudahlah, mari kita makan. Kami terus makan. Saya tahu, setiap kali Datuk menginap di rumah Mehran, dia selalu membeli beras, gula, kopi dan ikan bergantung selama mana dia akan tinggal di rumah tersebut. Bila Mehran menolak pemberian Datuk, Bila Mehran menolak pemberian Datuk itu, membuatkan Datuk hanya mampu bertahan sehari dua sahaja di rumah Mehran. Okey. Kata Datuk, datang ke rumah kaum keluarga sampai berminggu-minggu. Tak baik menyusahkan mereka. Paling lama pun biar 3 hari. Dan kata-kata Datuk itu saya akan jadikan panduan hidup saya untuk masa akan datang. Lepas solat asar, Datuk mengajak saya ke Sungai Perak. Saya tahu tujuan Datuk itu. Dia mahu mengesan tempat persembunyian Daud dan Kamal. Kami sampai di tepi tebing Sungai Perak, berteduh di bawah pokok kekabu yang sedang berbuah. Datuk merenung ke pulau kecil di perut Sungai Perak. Pulau itu ditumbuhi dengan pokok-pokok kecil. Di bahagian hujung pulau itu terdapatnya pasir yang memutih. Beberapa ekor burung kedidi berjalan di pinggir pasir sambil mengembangkan kepak. Saya tidak tertarik dengan pulau kecil itu. Saya lebih senang melihat bangunan tua di Pekan Parit yang tertegun tidak jauh dari tebing Sungai Perak di seberang. Air Sungai Perak nampak bermanik-manik diserlah oleh sinar matahari. Dari bawah tebing, kami terdengar suara orang bercakap-cakap. Datuk menggaru kepala dan menarik tangan saya menuruni tebing yang agak curam. 2-3 kali saya terjatuh kerana terlanggar akar yang berselirat. Beberapa bahagian tebing yang berpasir itu berlubang-lubang. Datuk beritahu saya, lubang itu dibuat oleh beberapa penduduk tertentu di situ. Mereka mencari pasir yang halus dan bersih. Pasir itu digunakan untuk menggosok gigi. Hasilnya, gigi mereka kelihatan putih dan bersih. Cara itu pernah saya lakukan dan hasilnya memang baik. Gigi saya putih berkilat dan tidak pernah diserang sakit gigi. Bila saya kenal dengan ubat gigi moden, cara itu saya dah tinggalkan. Saya rasa itu sudah ketinggalan zaman. Jika digunakan, pasti diketawakan oleh kawan-kawan. Bila kami sampai di gigi air, saya lihat Saadun sedang menggalah sampan. Di hadapannya ada 2 orang lelaki menutup kepalanya. Saadun, di mana kamu nak bawa manusia laknat tu? Pekik Datuk. Saadun tidak menjawab. Dia semakin kuat menggalah sampan membelah arus. Kedua orang yang duduk di hadapannya menggunakan tangan untuk menggalah sampan. Saadun, jangan kau tolong mereka, jerit Datuk. Saadun terus menggalah sampan. Saya lihat sampan itu terus meluncur dengan lajunya. Datuk merenung ke arah sampan yang kosong dekat dengannya. Rantai sampan itu dipasangnya kunci. Itu sampan laki si Hajah Fatimah, kata Datuk. Dia turun membungkuk lalu memegang rantai sampan itu. Rantai sampan itu pun terputus. Datuk cabut galah sampan. Naik, kata Datuk. Saya pun melompat atas perut sampan. Haluan sampan Datuk betulkan. Dia terus galah sampan memburu sampan Saadun yang jaraknya kira-kira 30 kaki. Bila melihat Datuk menggalah sampan, Saadun melipatkan lagi tenaganya. Sesekali dia menoleh ke arah Datuk dengan rasa cemas yang amat sangat. Saadun, kau jangan tolong orang jahat. Suara Datuk cukup keras. Saadun tidak merenung ke arah Datuk. Dia menganggap larangan Datuk itu tidak memberikan sebarang kesan. Aduh, budak sial tu, rungut Datuk. Dia terus menikam galah sampai ke air. Kali ini saya rasakan sampan itu meluncur cukup laju. Dalam beberapa minit saja, sampan kami sudah menghampiri sampan Saadun. Datuk cuba memintas. Usaha Datuk itu tidak berjaya. Kali ini Datuk cuba menghimpit sampan Saadun supaya menuju ke pulau. Usaha Datuk kali ini berjaya. Saadun tidak ada cara lain untuk mengelak. Sampannya melanggar tebing pulau. Salah seorang lelaki yang duduk di hadapan Saadun terus berdiri. Saadun mengundurkan sampannya, kali ini menuju ke arah pasir yang timbul di hujung pulau. Jangan Daud, kau jangan, Kamal menjerit. Jeritan itu tidak dihiraukan oleh Daud. Dia terus melompat atas pasir.
Satu jeritan yang amat kuat menguasai perut sungai. Saya lihat Daud terkapai-kapai. Separuh dari badannya sudah pun ditelan oleh pasir hujung pulau. "Tolong aku, Mak Guru. Tolong!" rayu Daud. Tangannya pula terkapai-kapai. Pasir sudah pun menguasai kedua belah bahunya. Kamal tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Daud. Pasir sudah sampai ke paras hidung Daud. "Aku tak boleh menolong kamu. Kamu dah melanggar sumpah." Suara Kamal cukup keras. Dia membuka tudung kepalanya. Daud terus gaib ditelan pasir. Di tempat Daud tenggelam itu, saya lihat pasir membuat-buat bersama dengan kepulan asap yang tebal. Saya lihat Datuk terdiam. Masa itu jugalah Sa'adun berjaya mengalihkan haluan perahunya, berjaya meninggalkan pulau kecil. Datuk mengalihkan sampannya ke tempat Daud tenggelam. Pasir putih itu terus bertukar menjadi hitam macam arang. "Mana dia, Sa'adun?" "Tu." "Tak apa, kita buru dia." "Tapi dia dah jauh, Tok." "Tak apa." Datuk menjawab pendek. Dia terus menepuk air sungai. Sampannya bergerak sendiri terus melintasi pulau kecil, memburu sampan Sa'adun. Tiba-tiba saya lihat Kamal menarik sesuatu dari pinggangnya. Datuk terjun ke dalam sungai. Hilang tidak dapat diduga ke mana Datuk pergi. Saya terkejut bila melihat Datuk berdiri di tebing menanti kedatangan Sa'adun dan Kamal. Saya terpaksalah mengalah sampan sendiri. Kamal jadi tak tentu arah. Bila melihat Datuk menantikan kedatangannya di tebing, dia menahan Sa'adun dari menggalah sampan. Muka Sa'adun direnungnya. "Kerana kamu ada hubungan keluarga dengan seteru aku, kamu memang tak boleh diharap." Seru Kamal jelas dapat didengar. Dia meletakkan tangan kanannya atas bahu kiri Sa'adun. Sa'adun melolong minta tolong. Sa'adun rebah di atas sampannya. Darah membuak-buak keluar dari mulut. Kamal menendang Sa'adun ke dalam sungai. Sa'adun terus tenggelam. Kamal membuka bajunya dan terus melompat dari atas sampan. Dia bagaikan terbang menuju ke tebing sungai. Kamal ni memang bijak dan sudah merancangkan dengan teliti apa yang mahu dilakukan. Sepasang kakinya mencecah tebing sungai di belakang bangunan enjin pembekal air. Bangunan itu kini sudah tidak digunakan lagi. Datuk tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam jangkaan Datuk, dia pasti mendapat mendarat. Dia pasti akan dapat mendarat di tempat yang ditunggu oleh Datuk. Datuk berlari ke arah bangunan tersebut, mencari Kamal. Usaha Datuk itu sia-sia belaka. Dia cuma bertemu dengan seekor kucing hitam. Bila Datuk mahu menangkapnya, kucing hitam itu terus mencakar tangan Datuk dan terus lari tidak dapat dikesan. Datuk menanggung kecewa yang amat sangat. Setelah badan berpeluh dan urat-urat di pinggang, bahagian terasa mahu putus menggalah sampan, saya pun berjaya juga sampai ke tebing. Saya lihat sampan milik Sa'adun terus dihanyutkan oleh arus ke hilir. Saya terasa hiba dan hampir mahu menitiskan air mata. Saya kehilangan seorang keluarga yang sukar dicari ganti. Saya tambatkan perahu ke akar pokok senda. Datuk terus mengajak saya ke balai polis parit membuat aduan apa yang terjadi pada sarjan polis berbangsa Pakistan yang memakai nombor 1000. "Mayat cucu saudara awak mesti dicari," kata sarjan 1000 pada Datuk. Saya garut telinga. Bukannya senang nak mencari mayat dalam sungai, mesti mencari penyelam yang cukup handal. "Kita terpaksa cari pawang selam," sambung sarjan 1000. "Saya tahu." "Awak boleh buat kerja tu." "Saya cuba, kalau diizinkan Allah, saya akan berjaya." Suara Datuk lemah. Sarjan 1000 memanggil 2 anggota polis itu pada Datuk. Anggota polis yang berkulit cerah namanya Muhammad Hatta, orang Kelantan. Yang berkulit agak gelap bernama Tajuddin, orang Rembau Negeri Sembilan. "Ikut saya, ada kes bunuh ni," kata Sarjan 1000 kepada kedua anggota polis itu. Kami pun meninggalkan balai polis parit menuju ke tebing tempat saya mengikat sampan tadi. Sebelum tadi ke situ, Datuk ada minta jasa baik Sarjan 1000 untuk memberitahu perkara itu pada saudara maranya di Belanja Kiri. Seorang anggota polis telah diarahkan ke kampung tersebut. Tidak sampai 2 jam, berita itu tersebar dengan cepat di daerah parit. Tebing sungai mula dikerumuni orang. Hal itu menyusahkan hati Datuk. "Apa pasal? Kenapa?"
Saya ni tak mahu orang tahu apa yang ada pada saya. Bila orang tak ada, baru saya boleh buat kerja tu. Itu senang. Kita larang dan adakan sekatan supaya orang jangan datang ke sini. Beginilah saja, Sarjan. Sejam lagi saya buat. Sebelum tu kita suruh orang yang ada di sini balik, kecuali saudara mara saya. Iyalah, saya ikut cakap awak. Terima kasih. Kawasan tebing itu terus dikawal oleh anggota polis. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan datang. Datuk merasa tenang. Sarjan Seribu banyak bertolak ansur dan mahu menerima pendapat dan pandangannya. Datuk menghampiri Sarjan Seribu. Mereka berbisik sesuatu. Ikut aku, Tamar, kata Datuk pada saya. Kami bertiga, iaitu saya, Datuk dan Sarjan Seribu, meninggalkan tempat tersebut menuju ke balai polis. Saya merasa tidak begitu selesa duduk di balai polis. Saya pun minta izin dan Datuk untuk pergi ke padang sekolah Cina yang terletak di sebelah balai polis. Permintaan saya itu diizinkan oleh Datuk. Saya terus pergi ke tempat tersebut. Dari situ, saya mendaki sebuah bukit kecil yang letaknya tidak jauh dari sekolah Cina. Di puncak bukit kecil itu terdapat sebuah rumah yang agak besar bercat putih. Saya tidak tahu rumah itu kepunyaan siapa. Setelah puas menikmati pandangan dari puncak bukit itu, saya segera kembali ke balai polis. Datuk terus merungut kerana saya terlalu lama merayap di luar. Saya diam membatu hingga rungutnya berakhir. Tugas. Di bawah sinar matahari petang yang kian condong, Datuk terus bertinggung di tepi merenung gelombang kecil di permukaan sungai. Saya masih lagi berdiri tidak jauh dari Datuk. Dua orang anggota polis yang bertugas di situ menasihatkan orang ramai jangan menghampiri kawasan tebing. Dan kali ini Sarjan Seribu tidak datang kerana ada urusan di balai. Walaupun sinar matahari tidak terik, tetapi dahi dan badan saya tetap berpeluh. Tamar, kemari. Saya segera berlari menghampiri Datuk. Perlahan-lahan Datuk bangun lalu memegang bahu kiri saya. Redungannya begitu tajam menyorot ke wajah saya. Aku nak mulakan sekarang ni. Kau tunggu dekat sini. Mesti bertinggung macam aku. Dan apa yang kamu nampak di air, jangan ditegur. Datuk mengeluarkan arahan. Tentu sahaja arahan itu saya patuhi. Datuk terus menuruni tebing sungai yang agak curam itu. Dengan tenang Datuk meredah air sungai. Semua gerak-geri Datuk saya perhatikan dengan teliti. Air sungai terus menelan tubuh Datuk separuh dada. Tiba-tiba Datuk terus menyelam. Dan ketika itu juga orang ramai tidak lagi mahu mematuhi arahan daripada dua anggota polis tersebut. Dalam beberapa saat sahaja, tebing sungai dipenuhi oleh orang ramai. Masing-masing tumpukan perhatian pada air sungai Perak yang mengalir lembut. Dah dekat 45 minit menyelam, belum juga timbul-timbul. Hebat betul lah orang tua tu. Seorang anak muda yang berdiri dekat saya bersuara. Saya terus membatu sambil berdoa supaya Allah menyelamatkan Datuk dari sebarang bencana. Hati saya mendadak jadi marah dan mengutuki orang ramai yang berdiri di tebing sungai. Mulut mereka ni terlalu celupa, bercakap ikut sedap mulut. Dua orang anggota polis terus mengawasi gerak-geri orang ramai supaya jangan ada di antara mereka yang turun ke gigi air. Orang ramai bersorak sambil bertepuk tangan bila mereka melihat Datuk timbul di permukaan sungai. Datuk terus rapat ke gigi air dan memanjat tebing. Datuk berdiri dekat saya dan orang ramai terus mengerumuninya. Beberapa orang daripada mereka cuma memeluk Datuk dengan tujuan supaya air yang lekat di tubuh Datuk meresap ke pakaian mereka. Perbuatan itu segera ditegah oleh kedua anggota polis. Larangan itu tidak diperendahkan. Mereka terus berusaha untuk memeluk tubuh Datuk. Saya lihat Datuk cuba mengelak sambil meminta orang-orang yang cuba mahu memeluknya supaya jangan mendekatinya. Kenapa yang saya dibuat macam ni, ha? Tanya Datuk sambil merenung muka orang yang terlibat. Aneh, Datuk tidak memperlihatkan kemarahannya, tetap ramah dan tenang. Senyum terus bermain di bibirnya. Kami ni mahu mendapat rahmat dari awak, jawab seseorang. Rahmat? Rahmat apa? Datuk terkejut. Kata orang kalau kita ni memeluk tubuh orang yang menyelam lama hingga air di tubuhnya meresap ke kulit tubuh, kita tidak akan mati lemas dan ditangkap buaya. Kamu tahu, ajal dan rezeki manusia ini ditentukan Allah. Suara Datuk meninggi. Orang yang ditanya terdiam dan menganggukkan kepala. Kalau kamu dah tahu, kenapa yang kamu nak buat kerja mengarut ni? Dah, pergi balik, ujar Datuk.
Tapi Tapi menda, apa yang kamu mahu? awak tu bomoh besar dan pawang besar. Saya ni bukan pawang, saya bukan bomoh. Kenapa singkat sangat kamu berfikir? Apa kamu fikir pawang dan bomoh tu ada kuasa ke? Boleh menentukan hidup seseorang, sedangkan dirinya pun dijadikan oleh Allah. Saya... Sudahlah, pekik Datuk. Orang itu terus meninggalkan Datuk dan orang ramai berbisik sesama sendiri. Ada di antara mereka yang mencuihkan bibir. Mereka mengejek diri Datuk. Orang ramai mula beransur-ansur meninggalkan kawasan tebing sungai. Datuk terus mendekati kedua orang anggota polis. Saya nak cari lepas waktu Isyak, beritahu Datuk pada anggota polis. Mereka berpandangan sesama sendiri. Saya terus meraba-raba pangkal dagu. Datuk sudah pun menukarkan pakaiannya yang basah dengan pakaian yang kering. Tak apalah. Bersalah. Tak apa. Kalau itu yang demo mahu, tapi kita terpaksa lapor pada Sarjan dengan apa yang demo buat tadi. Kami agak Sarjan 1000 dah hubungi Ketua Polis Dipo minta bantuan dari penyelai tentera laut, kata Muhammad Hatta pada Datuk. Saya lihat Datuk menganggukkan kepala. Sorry ya, abang-abang, kakak-kakak di Balik Kelantan, kawet cubuk, kawet terah. Tanpa membuang masa, kami pun meninggalkan kawasan tebing sungai menuju ke balai polis. Sarjan Seribu menyambut Datuk dengan wajah yang tenang. Datuk terus menceritakan pada Sarjan tentang rancangan yang telah diatur. Sarjan Seribu menganggukkan kepala. Datuk diajak oleh Tajuddin, iaitu anggota polis, ke rumahnya. Ajakan itu Datuk penuhi. Saya dan Datuk dijamu dengan goreng pisang dan kopi panas. Banyak jugalah perkara dan petua yang ditanyakan oleh Tajuddin pada Datuk. Saya lihat Datuk tidak keberatan memberitahu pada Tajuddin. Saya kira Tajuddin ini merupakan keluarga yang bahagia. Isterinya peramah dan terlalu hormat pada tetamu. Mereka ni mempunyai 3 orang anak, 2 perempuan dan seorang lelaki. Kedua-dua orang anak perempuannya tinggal bersama ibunya di Rembau. Cuma anak lelakinya sahaja yang duduk dengan mereka. Anak lelakinya itu belajar di Darjah 6 Sekolah Melayu Parit, yang mana sekarang ni disebut sebagai Sekolah Kebangsaan. Malam itu, setelah selesai solat maghrib dan isyak di masjid, saya dan Datuk kembali ke rumah Tajuddin. Sampai saja di rumahnya, hidangan makan malam pun sudah tersedia. Tajuddin dan isterinya merasa terkilan kerana Datuk makan terlalu sedikit, tetapi mereka memuji diri saya kerana makan penuh nafsu. Malu juga rasanya bila nama saya disebut-sebut sebagai orang yang suka makan banyak. Walaupun rasa malu itu segera hilang bila saya memikirkan makan banyak dapat memberikan kegembiraan kepada tuan rumah yang secara tak langsung memberikan penghormatan kepada mereka. Alah budak ni, semuanya dia telan kecuali batu dan kayu. Kata Datuk berjenaka dan disambut dengan ketawa oleh Tajuddin dan isterinya. Saya terus tersengih, tetapi hati tetap marah dengan Datuk. Bukan tak sudi, memang dah jadi kebiasaan pada diri saya. Bila ada kerja, lebih-lebih lagi kerja menyelam mencari mayat, saya akan makan tak banyak. Datuk menerangkan pada Tajuddin dan isterinya. Penjelasan itu dapat diterima oleh pasangan suami isteri tersebut. Malam ni tidur sini lah ya, pelawak isteri Tajuddin. Minta maaf lah. Selesai saja kerja, saya terpaksa balik ke rumah saudara saya, jawab Datuk lembut. Kalau begitu, biarkan saja cucunya tu tidur dekat sini, tingkah Tajuddin. Minta maaf, saya ni kena ikut Datuk saya. Cepat-cepat saya pula menjawab. Biarlah kami pergi dulu ya. Datuk segera bangun dan melangkah ke muka pintu. Saya segera menuruti Datuk dengan perasaan sedikit gemetar. Saya berdoa supaya tugas yang akan dilakukan oleh Datuk ni dapat berjalan dengan lancar. Saya nak ikut sama, kata Tajuddin. Sebaik saja kami sampai di kaki tangga. Tajuddin meluru ke bawah. Kalau tadi Tajuddin memakai pakaian seragam, namun sekarang pakaian itu tidak digunakan kerana dia sudah selesai bertugas.